Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Para pendengar, penuntun, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Menyambung perbincangan dan bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa' karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kelas yang lepas kita telah pun memerhatikan atau membaca dan menelusuri bahawa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, cinta itu apabila kita telah nyatakan ianya adalah asal bagi setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, sama ada amalan yang dia buat itu amalan yang hak maupun amalan yang batil, puncanya adalah kerana cinta. Amalan yang hak kerana cinta yang hak, amalan yang batil kerana cinta yang batil. Jadi cinta ni adalah aslu kullil amal, asal dan tapak setiap gerak-geri manusia. Dan kita juga tahu bahawa asal perkataan agama, ucapan-ucapan kita membenarkan Allah dan Rasulnya, maupun ucapan-ucapan mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya adalah kerana tasdiq, mempercayai sejauh mana tahap kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Maka di atas dua perkara inilah al-hubbu wa tasdiq terbina segala amalan agama ini. Dan sekadar mana ianya berkurangan atau terosak, maka akan kurang dan rosaklah agama seseorang. Maka cinta itu tidak sah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, melainkan dengan al-wala' wal-bara', melainkan dengan kita memberikan kesetiaan kepada yang kita cintai dan kita memusuhi dan membenci apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Tidak ada cinta kepada Allah dan Rasul melainkan mestilah ia dipasangkan dengan membenci apa yang Allah dan Rasul benci, memusuhi apa yang Allah dan Rasul musuhi. Tidak ada membenarkan Allah dan Rasul melainkan dengan kita mendustakan juga apa yang didustakan, apa yang dihukum, apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tidak benar. Apa yang dikata benar oleh Allah dan Rasul, kita kena kata benar. Apa yang dikata tidak betul oleh Allah dan Rasul, kita kena kata tidak betul. Apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, kita kena cinta. Apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul, kita kena benci. Dan inilah hakikatnya adalah kalimah la ilaha illallah. Al-wala' wal-bara', al-muwalah wal-mu'adah, kesetiaan dan perseteruan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang dizahirkan, yang direalisasikan oleh kita menerusi iqrar lisan kita dan kepercayaan hati kita. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak, tidak ada yang dicintai kerana zatnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah hakikat kalimah la ilaha illallah, ya. Yang mana Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan sejumlah kedudukan yang besar bagi kalimah ini pada kelas yang telah kita ambil. Kemudian beliau menyambung menerangkan lagi tentang kedudukan la ilaha illallah dan apakah intipati makna iqrar, pengakuan la ilaha illallah ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ruhu hadhihi al-kalimati wa sirruha ifradu rabbi jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuh bil mahabbati wal ijlali والتعظيم والخوف والرجاء
وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. Ruh bagi kalimah la ilaha illallah, dan intinya ialah mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan yang memelihara, yang mentadbir, yang mencipta seluruh alam ini dengan kecintaan, mahabbah, dengan ijlal, ta'zim, takut, harap, dan yang perkara-perkara yang mengikuti perkara ini daripada tawakkul, inabah, raghbah dan rahbah. Inilah dia a'malul qulub. Jadi asalnya tauhid itu ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada sejumlah amalan hati, yang mana apabila kita mentauhidkan Allah taala pada amalan hati ini, kita akan mentauhidkan Allah juga pada amalan zahir tubuh badan kita. Kerana iman itu tapaknya adalah pada dalaman ruh kita. Iradah. Tapak iman itu ialah iradah, kehendak. Apa yang kita nak, apa yang kita tuntut, apa yang kita cari dalam kita punya qalbun, dalam kita punya isi dalaman kita. Dan manusia ini memang Allah Ta'ala jadikan daripada dua sisi. Sisi jasad dan sisi ruh. Dan semua pergerakan jasad ialah kerana adanya ruh. Tanpa ruh, jasad mati. Dan kita semua tahu mati ialah mufaraqatul ruhi lil badan. Mati itu ialah ruh meninggalkan badan. Jadi kalau mati itu ruh meninggalkan badan, makna selagi kita hidup, yang dinamakan sebagai hayat itu ialah ruh itu. Bila dia ada dalam badan, hiduplah kita. Bila ada elektrik bersambung dengan komputer, dengan lampu, dengan mikrofon, maka hiduplah ia. Bila elektrik tadi ditutup, diputuskan litarnya, matilah semuanya. Subhanallah. Jadi ruh dan intipati kalimah la ilaha illallah ini ialah kita mengesahkan Ar-Rabb, zat yang kita akui bahawa dialah yang mencipta, yang memelihara, yang mengawal atur segala kejadian alam ini. Setelah mana kita mengakui keesaannya dalam perkara tersebut, kita kena akui bahawa dia jugalah sahaja yang satu-satunya layak mendapat kecintaan asal. Cinta semata-mata kerana cinta, tidak ada kerana lain. Yang mendapat ijlal, peluhuran. Kita mengagungkan dia, mensucikan dia daripada segala kekurangan, mensifatkannya dengan segala kemuliaan dan keagungan. At-ta'zim, rasa kagum, rasa hebat. Al-khawf, rasa takut. Dan ar-raja', rasa harap. Demikian juga at-tawakkul. Tawakkul maknanya as-siqah billah. Percaya kepada Allah atas apa jua keputusan dan hukuman yang dia telah berikan. Orang yang bertawakal, dia redha dengan segala hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bersangka baik dengan semua undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang Allah kata halal, halallah ia. Apa yang Allah kata haram, haramlah ia. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia berhenti di sempadan-sempadan suruhan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha melakukan segala sebab-sebab yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Yang mana kalau kita lakukan perkara tersebut, maka akan membuahkan hasil. Tetapi bila sampai undang-undang Allah Ta'ala, ada sebab-sebab tertentu yang dia tak boleh nak buat. Kita tahu, kita berniaga, kita dapat untung, kita dapat duit. Dan kita juga boleh dapat untung dengan cara kita bagi pinjam barang kita kepada orang, duit kita, lalu kita ambil riba. Kedua-duanya adalah sebab untuk mendapat laba keuntungan yang menyebabkan harta kita boleh bertambah.
Tetapi Allah Ta'ala kata, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak akan bercakap panjang. Dia tidak akan berfikir panjang. Dia tak ada lagi nak fikir-fikir, apa dah beza sangat bank Islam dengan bank konvensional? Sama-sama saja. Kalau kita beli rumah harga 400,000, kalau kita guna bank konvensional pun dia bagi pinjam 400,000, bayar balik 600,000. Kalau pergi bank Islam pun dia bagi harga sama juga, 600, rumah tu akan naik jadi 600,000. Masalah lah contoh. Jadi dia pun kata sama saja. Kita kata tak sama. Tak sama. Sebab apa tak sama? Pasal hak yang bank konvensional Allah Ta'ala haramkan. Bank Islam Allah Ta'ala halalkan. Walaupun harga sama, tapi kontrak berbeza. Kita kata apalah sangat kontrak. Kontrak ni ucapan mulut sahaja. Tetapi Allah dah jadikan jual beli itu pada ucapan lisan. Jual beli itu pada akad yang dituturkan oleh lisan, yang menentukan apakah jenis jual beli yang kontrak yang dilakukan. Hanya kerana berubah satu dua kalimah, maka berubah hukum kontrak pertukaran barang. Allahu akbar kabira. Dah ketetapan Allah Ta'ala macam itu. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia reda, dia terima dan dia yakin bahawa Allah Maha bijaksana. Tidak ada undang-undang Allah Ta'ala ini yang tidak logik. Semuanya adalah logik. Semuanya adalah sejahtera, membawa kepada kesejahteraan dunia, bahkan kesejahteraan akhirat juga. Itu sudah pasti. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku musibah kepadanya, dia tidak akan runsing dan gundah gulana terlalu lama kerana dia sedar bahawa apa jua yang berlaku, keputusan Allah adalah yang terbaik. Dan Allah tidak pernah buat benda yang buruk. Walaupun kita nampak kejadian itu buruk pada pandangan mata kita, pada awal pemikiran kita, tetapi kita yakin di sebalik keburukan ini pasti ada kebaikan. Kerana Allah itu Al-Hakim, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini makna tawakul. Makna tawakal ini kita serah diri kepada Allah Ta'ala kerana kita percaya kepada Allah. Sebab itu ulama kata, tawakkulu ala Allah, as-siqatu billah. Tawakal kepada Allah maknanya adalah as-siqah billah. Percaya kepada Allah. Rasa percaya kepada Allah. Trust in God. Kita ada trust. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa kembali kepada Allah, menyerah diri kepada Allah. Tidak kira berapa banyak dosa yang dilakukan, tetap kembali kepada Allah kerana kita tahu Allah Ta'ala sahajalah tempat kita berlindung. Raghbah, sentiasa gemar dengan janji-janji baik Allah. Ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan, sentiasa gemar. Nabi Ayyub alaihissalam, bila dia ditimpa penyakit, kemudian Allah Ta'ala sembuhkan dengan disuruh mandi daripada air yang Tuhan keluarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ketika mana baginda Nabi Ayyub AS itu sedang mandi dalam keadaan berbogel, maka turunlah belalang daripada emas. Turunlah belalang emas, mai hinggap. Allah Ta'ala nak tengok Nabi Ayyub tu macam mana. Allah Ta'ala sudah kembalikan kepadanya hartanya, keluarganya, tubuh badannya yang sihat. Dia nampak belalang emas, dia segera pergi menangkap belalang emas itu. Tuhan kata kepada Nabi Ayyub, wahai Ayyub, tak cukup lagi kah? Tapi tengok jawapan Nabi Ayyub yang Allah Ta'ala nak kita ambil pelajaran. Apa dia? Pelajaran yang tauhid yang diberi oleh seorang Nabi yang mulia ini. Dia kata, wahai Tuhanku, tidak ada cukup daripada kurniaanmu. Di kurniaan Allah Ta'ala ni kita nak, sentiasa kita pulun, kita nak, kita tak boleh rasa puas, kita tak boleh rasa satisfy dengan ganjaran yang telah kita dapat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa raghbah inilah
yang akan menjadikan kita terus untuk beramal dan beramal dan beramal sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak ada rasa kita rasa cukup. Tahun lepas dah dapat Lailatul Qadar dah. Tahun ni tak apalah, Ramadan tahun ni ala balai cukup lah. Dah. Kita nak Lailatul Qadar setiap tahun. Kita nak Ramadan setiap tahun. Kita nak amal ibadah setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap waktu, setiap saat. Kita nak pahala. Kita kalau boleh tak mau pahala itu putus. Kerana Nabi SAW kata, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tak akan jemu memberi pahala, melainkan kamu yang jemu beramal. Allah tak jemu. Tuhan tidak ada rasa jemu dan bosan. Yang jemu dan bosan ni manusia, makhluk yang bosan untuk melakukan amalan. Nas'alullah al-afiyah. Naam. Warrahbah, dan gerun. Rasa gerun kepada Allah inilah yang menghalang kita daripada melanggar larangan-larangannya, meninggalkan suruhan-suruhannya. Ya. Fala yuhabbu siwah wa kullu ma yuhabbu ghairuhu fa inna ma yuhabbu tab'an li mahabbatihi wa kaunihi wasilatan ila ziyadati mahabbatihi. Maka tidak dicintai kecuali dia, dan apa yang dicintai selain daripada Allah, maka ia hanyalah dicintai sebagai ikutan kepada rasa cinta kepada Allah, dan kerana benda yang dicintai itu adalah wasilah sebagai medium kepada pertambahan cinta kepada Allah. Kita cintakan Rasul bukan kerana zat dia, tetapi kerana dia adalah Rasulullah. Dan kerana bila dia Rasulullah, Allah Ta'ala cintakan dia. Dan kita cintakan dia sebab kita nak cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu yang kita nak, yuhibbukumullah. Kita nak ikut Nabi SAW, ikut sunnah Nabi. Apa ganjaran yang kita nak? Allah Ta'ala cintakan kamu dan dia ampunkan dosa-dosa kamu. Bila Allah Ta'ala cintakan kita, dia ampunkan dosa-dosa kita. Itu yang kita nak daripada kita ikut sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi pun dicintai kerana kita mengharapkan cinta Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka tidak ada benda lain lagi dalam alam ini yang layak dan patut dicintai kerana zatnya sendiri, melainkan dia hanya boleh dicintai kerana Allah Ta'ala semata-mata. Allahu Akbar kabira. ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه. Dan tidak ditakuti kecuali Allah. Tidak ada benda yang kita takut secara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakutan kita kepada makhluk kerana mudarat fizikal yang mungkin dia boleh beri kepada kita tidak mungkin mengatasi ketakutan kita terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita pada makhluk ada hadnya. Apa dia hadnya? Selagi mana takut itu tidak membawa kita menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul Musta'an. Dan tidak diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan segala usaha sebab, tetapi kita mengharap hanyalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan kepada sebab. Dan tidak ditawakal melainkan kepada Allah, tidak gemar melainkan kepadanya, tidak gerun melainkan daripadanya. Ini amalan-amalan hati yang kita bincang tadi. Dan kemudian membawa kepada amalan zahir. Apa dia kata? Dan tidaklah disumpah melainkan dengan namanya. Tidak kita bersumpah melainkan dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik
kata Nabi SAW. Sebab apa telah syirik? Kerana sumpah dengan selain Allah Ta'ala ini berlaku hanya kerana kekurangan rasa kagum dan gerun dan agung terhadap Allah Ta'ala. Kita tidak bersumpah dengan sesuatu untuk menegaskan perkhabaran yang kita cakap, melainkan kita menyebut sesuatu yang agung dalam diri kita, yang kita takut kalau kita menggunakan namanya untuk kita menegaskan sesuatu perkara, kita telah menghina kedudukannya. Maka keagungan yang sebegini rupa tidak layak dan tidak sepatutnya diberi, melainkan hanya kepada Allah Azza fi'ulahu. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja rasa kagum, rasa haibat yang sebegitu rupa hanya boleh kita rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak nazar melainkan untuk Allah sahaja, kerana nazar adalah ibadah. Dan tidak taubat melainkan kepada Allah. Sebab itulah bertaubat kepada selain Allah adalah syirik. Seperti golongan Kristian pergi jumpa padri-padri mereka untuk mohon ampun dosa mereka. Ini adalah syirkun akbar. Nas'alullah al-afiyah. Dan tidak ditaati melainkan perintah Allah. Makhluk tidak ditaati melainkan dalam rangka yang Allah Ta'ala izinkan semata-mata. Tidak rasa cukup melainkan dengan Allah. Kita tidak boleh rasa cukup melainkan dengan perlindungan dan jaminan daripada Allah. Kita tidak boleh rasa lega dan puas hati bila manusia yang memberi jaminan. Kita hanya boleh rasa cukup dengan jaminan Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang menjadi cukup baginya. Allah akan cukupkan untuknya. Allah Ta'ala kata kepada Nabi kita, hasbukallah. Yang mencukupkan kamu, yang melindungi kamu ialah Allah. Cukuplah. الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Bila diberitahu kepada Nabi SAW, orang musyrikin datang nak kepung Madinah, Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala kata, keburukan yang disangka buruk itu bertukar menjadi nikmat dan anugerah daripada Allah. Bertukar mendapat kemenangan dalam peperangan menentang golongan musyrikin. Kerana kita letakkan tawakal kita, rasa cukup kita, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ucapan yang diucapkan Nabi kita Muhammad SAW dalam kesusahan baginda, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapan Nabi Ibrahim AS ketika dicampakkan ke dalam api, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala kata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Demikianlah kelebihan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cukup dengan Allah sebagai pelindung, penjamin. Tidak ada yang mampu memberikan jaminan dan perlindungan yang sempurna, perfect, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita kalau ada 100 orang pengawal dengan pelbagai jenis sistem keselamatan pun, still akan ada manusia penjenayah yang boleh mengatasi perkara-perkara tersebut. Tidak ada jaminan 100% yang kita akan terus selamat. Tetapi kalau kita jadikan Allah sebagai penyelamat kita, Allah sebagai pelindung kita, maka pasti dia akan melindungi kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.
Dan tidak diistighatsah, dimohon bantuan dalam keadaan yang susah dan amat payah, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memohon kepada sesuatu yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kerana dia sahaja yang boleh mendengar panggilan kita, yang melihat, sentiasa melihat keadaan kita, yang sentiasa tahu apa jua keadaan kita yang zahir dan yang batin. Makhluk, macam mana pun hebat dia, macam mana pun alim dia, macam mana pun dia wali ke apakah, dia tidak ada pengetahuan tentang perkara ghaib. Dia tidak ada kudrah melebihi daripada kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Makhluk yang hadir depan kita bila kita dalam keadaan susah, dia boleh tolong sekadar yang dekat yang dia boleh tolong. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, Allah akan hantar pertolongan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki daripada arah yang dia tidak sama sekali menyangka. Subhanallah. Sebab itulah memohon pertolongan kepada Allah, istighatsah, ketika waktu yang sangat sempit, yang dinamakan sebagai istighatsah. Ini adalah permohonan tolong kepada Allah yang paling-paling utama. Ibadat yang sangat-sangat utama. Yang kalau diberikan kepada selain Allah, dipohon kepada selain Allah, kepada makhluk yang ghaib, makhluk yang mati, ianya adalah dosa yang sangat besar, syirik yang sangat besar. Nas'alullah al-afiyah. Kita sepatutnya orang yang beriman tidak bertawakal melainkan kepada Allah. Tidak meyakini ada kuasa yang lebih besar selain daripada kuasa Allah. Jadi, di antara makna la ilaha illallah, tidak istighatsah melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kita berlindung melainkan kepadanya. Dalam keadaan kita menghadapi ancaman mara bahaya, kita hanya berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Minta lindung kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada yang boleh menjadi pelindung daripada mara bahaya yang berlaku melainkan Allah Ta'ala. Makhluk, perlindungan yang tidak sempurna, tidak perfect. Dia hanyalah sebab. Yang kalau Allah Ta'ala tidak tambah perlindungan kepada kita, semata-mata kuasa dan kudrah yang ada pada makhluk, dia tidak mampu. Apa tadi kalau makhluk itu makhluk yang sudah mati, yang sudah ghaib, lagilah dia tak ada tolong kita. Dan tidak disujud melainkan kepadanya, dan tidak disembelih, yakni korban, melainkan untuknya dan dengan namanya sahaja. Wa yajtami'u dhalika kulluhu fi harfin wahidin وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. Dan kesemua ini kita himpunkan dengan satu rumusan, iaitulah tidak disembah melainkan Allah sahaja dengan segala bentuk jenis ibadah. Dan inilah dia perealisasian makna persaksian kita bahawa tiada ilah yang hak kecuali Allah. Yakni kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, kerana dia sahajalah al-mustahiqqu lil ibadati wahdah, yang berhak dan layak untuk disembah satu-satunya, yang tidak ada yang layak disembah melainkan dia Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tauhid. Inilah tauhid. Kita kena meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia memberikan kepada makhluk ini kemampuan, kudrah tertentu, tetapi tidak ada kudrah dalam alam ini yang boleh mengatasi kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekal dia sahajalah yang paling berkuasa. Kekal dia sahajalah yang paling mengetahui, paling sempurna, paling agung, paling hebat. Maka tidak ada selain daripada Allah yang kita boleh setarakan dia dalam apa jua haknya. Dan di antara hak Allah yang paling besar
ialah haqqul ubudiyah, hak untuk diperhambakan diri kepadanya semata-mata, sehingga Allah letakkan namanya yang paling utama ialah Allah al-ma'budu bihaqqin. Allah yang maknanya yang disembah dengan hak, yang maknanya al-mustahiqqu lil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Allahu akbar kabira. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas neraka barang siapa yang bersaksi tiada ilah yang hak kecuali Allah dengan sebenar-benar persaksian. Wa muhalun an yadkhula an-nara man tahaqqaqa bihaqiqati hadhihi ash-shahadati wa qama biha, kama qala ta'ala والذين هم بشهاداتهم قائمون فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه فإن من الناس من تكون شهادته ميتة ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت ومنهم من تكون مضطجعة ومنهم من تكون إلى القيام أقرب وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب وروح إلى الحياة أقرب وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. Lalu Ibn Qayyim rahimahullah bagi tahu kepada kita bahawa kalimah syahadah ini Allah dah jamin menerusi lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakannya. Tetapi tahap pelaksanaan itu berbeza-beza. Sebab tu dia kata mustahil untuk masuk neraka orang yang menyempurnakan hakikat persaksian ini dan melaksanakannya dengan sepenuhnya. Seperti mana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Mereka yang melaksanakan persaksian mereka. Dan mereka ini golongan yang tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi kata, ada 70,000 daripada kalangan umatnya yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Nabi kata, "Uridat 'alayya al-umam فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وأمته ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سوادا عظيما فيقال لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata dibentangkan, ditunjukkan kepadaku umat-umat. Aku tengok Nabi ada bersama dengannya tak lebih daripada 10 orang. Ada Nabi, ada seorang, 2 pengikut. Ada Nabi, tak ada pengikut. Tiba-tiba diangkat melintah depan aku satu kumpulan yang besar. Ramai. Aku menyangka itu umatku. Lalu dia kata ini Musa dan umatnya. Tetapi tengok di atas sana. Aku nampak kumpulan yang lebih ramai lagi daripada yang tadi. Lalu dia katakan kepadaku, inilah umat kamu. Dan bersama dengan mereka ada tambahan lagi 70,000 golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Dan Nabi bagi tahu kepada kita siapakah golongan ini. Humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang telah menyempurnakan tawakal. Yang mana tawakal tadi kita dah sebut adalah haqiqatut tauhid, yang menyempurnakan syahadah la ilaha illallah, yang melaksanakan segala hak-hak kalimah syahadah dan meninggalkan segala perkara-perkara yang boleh merosak dan menjejaskan kesempurnaan kalimah syahadah, yang meninggalkan segala bentuk syirik yang besar maupun yang kecil,
meninggalkan segala bid'ah, meninggalkan segala maksiat, dosa besar, dan sentiasa beristighfar dan memohon keampunan dan menjaga diri daripada dosa kecil dan menjauhi perkara-perkara makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sempadan-sempadan perkara yang harus, jangan sampai terjebak ke dalam perkara yang tidak diharuskan. Inilah dia. Dia yang mentahqiq tauhid ni siapa? Yang pertama, confirm lah, dia kena menjauhi perkara-perkara syirik akbar. Syirik akbar kalau tidak dijauhi, tidak ada syahadah sama sekali. Kalau satu orang dia tidak menjauhi syirik akbar, maka syahadahnya memang sudah batal, bukan lagi, memang tidak ada. Kemudian wajib kita menjauhkan diri kita daripada syirik asghar, syirik kecil yang boleh merosakkan kesempurnaan tauhid kita. Kemudian kita kena jauhkan diri kita dosa-dosa besar yang lain yang boleh merosakkan keindahan dan keelokkan tauhid kita. Dosa-dosa kecil ni tak dapat dielakkan, dosa kecil. Tetapi kita kena sentiasa berusaha memastikan kita tidak menuju ke arah sebab-sebabnya. Dan kalau terjebak setelah kita berusaha mengelakkannya, maka kita segera mencucinya dengan istighfar dan taubat, dengan amal-amal salih. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi SAW, ikutilah setiap amalan buruk kamu dengan amalan yang baik, yang dia akan padam perkara tersebut. Amalan baik itu akan padam perkara buruk tersebut. Ini bagi dosa-dosa kecil. Kemudian kita kena jauhi perkara-perkara makruh. Perkara makruh juga boleh menjejaskan kesempurnaan tauhid kita. Dan makruh ini juga kemudiannya ada perkara di bawahnya, ada perkara-perkara mubah, harus. Tetapi perkara harus ini jika dilakukan secara berlebihan mungkin akan membawa kepada perkara yang dilarang seperti makruh, seperti haram. Maka kita elakkan berlebih-lebihan dalam perkara yang harus ini kerana takut terjebak ke dalam perkara yang haram dan dilarang. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu nyata, yang haram juga nyata. Tetapi di antara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang samar-samar, grey area, yang ramai orang tidak tahu akannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang melindungi dirinya daripada perkara syubhat ini, perkara yang samar ini, maka dia sudah menjaga, memastikan maruahnya dan agamanya terpelihara daripada sebarang perkara yang tidak elok. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjebak dalam syubhat, dia sudah pun terjebak ke dalam perkara haram. Sudah pasti, hampir pasti dia akan masuk dalam perkara haram. Karra'i yar'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fih. Seperti pengembala kambing yang bawa kambingnya makan di sempadan tanah larangan. Hampir sahaja pasti kambing ini akan lari dan lompat makan rumput dalam tanah larangan. Ala inna likulli malikin hima, ala inna himallahi maharimuh. Sesungguhnya bagi setiap raja itu ada tanah larangannya. Dan tanah larangan Allah ialah perkara-perkara yang dia haramkan. Jadi kalau kita duduk di sempadan benda-benda haram, kata Nabi SAW, kita mesti akan terjebak dalam benda yang haram. Jadi orang yang merealisasikan syahadah, tahqiqus syahadah, yang telah kita bincangkan dulu dalam kitab Tauhid Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab telah membuat satu fasal, satu bab khusus membincangkan perkara ini. Apa dia? Bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab pada menyatakan siapa yang
merealisasikan tauhid, dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu akbar kabira. Ya. Jadi orang ini macam mana kata Ibn Qayyim? Dia melaksanakan persaksiannya pada zahir dan batinnya, pada dalamannya dan luarannya. Ini orang yang melaksanakan tauhid, melaksanakan persaksian syahadahnya pada semua gerak-gerinya. Kerana ada dalam kalangan manusia ini, persaksiannya itu seperti bangkai, mayat, mati, tak hidup pun. Hanya saksi di mulut sahaja. Ada yang persaksiannya itu seperti tidur. Ada orang syahadah dia syahadah tidur. Ya. Hanya bila dikejutkan, barulah dia nak terkejut, baru dia nak sedar. Idza nubbihat intabahat. Dan ada orang syahadahnya syahadah yang berbaring. Dia tak tidur tapi dia duduk baring. Ya, kalau disuruh bangkit baru dia bangkit. Dan ada orang yang syahadahnya dekat dengan berdiri. Dia tak penuhnya berdiri, tak penuhnya duduk. Dekat dengan berdiri. Kan? Dan syahadah itu dalam hati setiap orang seperti ruh dalam badan. Ada ruh yang telah mati, ruh yang telah meninggalkan jasad, yang tidak ada fungsi lagi. Dan ruh yang sakit, yang dekat nak mati. Dan ada ruh yang sakit tapi dekat dengan hidup. Dan ada ruh yang sihat sejahtera, menguruskan badannya dengan baik dan elok. Maka inilah syahadah kita ni Ibn Qayyim bagi perumpamaan, subhanallah. Dia kata orang yang melaksanakan tanggungjawab, melaksanakan hak-hak la ilaha illallah ni, dia kata ada macam-macam jenis orang. Ada orang macam mati. Mati ni maknanya memang dia tak buat apalah. Dia memang meninggalkan syahadah. Yang telah buat syirik akbar ni matilah. Syahadah dia dah mati. Lesen dia sudah mati. Kena renew. Ya. Dan ada orang tidur. Dia ni tidur. Kan? Kalau kita tak kejar dia, kita tak kejut dia untuk dia buat benda-benda yang sepatut dia kena buat, dia tak jaga, tak sedap. Ada orang dia jenis malas. Dia sedap tapi duduk baring, duduk relax. Nak kena kejar dia. Nak kena gesa dia bangkit, baru nak buat. Ada orang dia duduk. Ni dekat lah, dekat. Ada. Tinggal nak suruh bangkit aja. Dia dah prepare. Dan ada orang yang memang dia sentiasa dalam keadaan ready melaksanakan segala tuntutan dua kalimah syahadah. Dan syahadah ini dalam hati manusia, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia macam roh juga. Roh manusia ni ada macam-macam. Roh yang dah mati, yang dah berpisah daripada jasad. Ada roh yang sakit, orang yang tengah nazak, hampir kepada mati. Dan ada roh orang yang sakit biasa, yang masih lagi ada harapan hidup, yang masih boleh disembuhkan. Dan ada roh yang sihat, tubuh badan yang sihat, yang sejahtera. Macam itulah syahadah kita, perumpamaan syahadah kita. Dan perumpamaan yang anda rasa cukup sedang, kalau kita faham, kita pun dah boleh bayang dah. Berdasarkan syarah yang telah kita sebutkan sebelumnya. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. Dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tahu satu kalimah yang tidak diucapkan oleh seorang hamba ketika mati, melainkan ruhnya akan mendapat ketenangan. Itulah apa dia? Kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau diucapkan dengan benar, dengan betul ketika hendak mati, ya, tentulah roh kita akan mendapat ketenangan, kesejahteraan di hari akhirat ketika nak mati. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu, dia yakin, dia beriktikad dengan la ilaha illallah, masuk syurga. Fa hayatur ruh بحياة هذه الكلمة فيها كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه
وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Maka kehidupan ruh adalah dengan hidupnya kalimah ini dalam diri kita. Ruh kita ini dianggap hidup di sisi Allah Ta'ala kalau kalimah la ilaha illallah ini subur, segar di dalamnya. Ya. Seperti mana kehidupan jasad ini dengan adanya ruh di dalamnya. Dan seperti mana orang yang mati dalam keadaan dia merealisasikan la ilaha illallah, dalam keadaan dia mentahqiqkan la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang mati dalam keadaan dia beriktikad, dia tahu, dia yakin dengan la ilaha illallah, masuk syurga. Maka demikian juga di dunia ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, siapa yang hidup di dunia ini dengan la ilaha illallah, maka dia hidup dalam syurga. Di dunia lagi sebelum di akhirat. Kehidupannya di dunia adalah kehidupan yang sangat elok, sangat indah. Ya, seperti mana firman Allah Ta'ala, barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan dirinya daripada kecenderungan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat kembalinya. Faljannatu ma'wahu yawmal liqa'. Maka syurga di akhirat akan menjadi tempat kembalinya, tempat tinggalnya yang abadi pada hari dia bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti. Wa jannatul ma'rifati wal mahabbati wal unsi billahi wasyauqi ila liqa'ihi wal farahi wal ridha bihi wa anhu ma'wa ruhihi fi hadhihi ad-dar. Dan di dunia ini ada syurga yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah, lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa tak masuk syurga dunia ni, tak payah nak masuk syurga akhirat. Apa dia? Iaitulah taman pengiktirafan cinta, rasa jinak dengan Allah. Rasa rindu untuk bertemu Allah, gembira dengan Allah, rasa redha dengan Allah dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah syurga bagi ruh di dunia ini. Tempat ruh itu mendapat ketenangannya, kesenangannya. Kalau kita rasa tubuh badan kita yang letih, yang tak berapa nak sihat, kalau kita pergi di taman, tengok air yang mengalir, tengok sungai, tengok dengar bunyi burung-burung yang berkicauan, bunga-bunga yang indah, kita rasa relax, kita rasa tenang. Tetapi ruh perlukan apa? Ruh juga perlukan taman untuk dia merehatkan dirinya, untuk dia rasa tenang, untuk menghilangkan rasa stres, rasa gundah gulananya. Tetapi ruh adalah ruh. Apakah taman yang dia perlukan? Iaitulah taman yang Nabi SAW kata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melintah di taman-taman syurga, ragutlah. Apa dia? Majalis zikr. Majlis-majlis zikrullah. Majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis halal dan haram, mengaji agama, beribadat, salat, puasa, zakat. Ya Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Inilah dia taman syurga yang diperlukan oleh ruh kita, yang kalau kita masuk ke dalam taman ini di dunia, insya-Allah Ta'ala kita akan masuk dalam syurga hakiki di akhirat. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. Itulah. Siapa yang masuk taman ini di dunia, maka dia akan masuk taman yang kekal abadi di akhirat.
وَمَنْ حُرِمَ هَذِهِ الْجَنَّةُ فَهُوَ لِتِلْكَ أَشَدُّ حِرْمَانًا. Siapa yang terhalang daripada memasuki taman ini di dunia, maka dia akan terhalang dengan taman yang akhirat itu lebih lagi. وَالْأَبْرَارُ فِي النَّعِيمِ وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِمُ الْعَيْشُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا وَالْفُجَّارُ فِي جَحِيمٍ وَإِنِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيا. Allahu Akbar. Orang yang taat kepada Allah, orang yang mengakui Allah, yang reda Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, dan melaksanakan pengakuan ini dalam kehidupannya, dia sentiasa berada dalam syurga, dalam nikmat. Walaupun fizikalnya kita nampak hidupnya susah dan sempit, tetapi jiwanya tenang, jiwanya bahagia. Dia melihat lebih jauh daripada itu. Pandangan mata hatinya memandang ke depan. Pandangannya tidak sempit dengan apa yang ada di depan mata fizikalnya sahaja. Subhanallah. Adapun orang yang fujar, yang derhaka kepada Allah, walaupun kita tengok kehidupan fizikalnya bahagia, kaya, mewah, tapi dalamannya sempit. Tuk-tuk keluar berita lah bunuh diri. Kan? Tuk-tuk keluar berita ni, rumah ni besar tu. Tuan dia duduk di mana lah ni? Tuan dia duduk Tanjung Rambutan, lama dah. Tu dia. Rumah macam istana, 10 tingkat. Tapi tuan rumah duduk mana? No, Tanjung Rambutan, hospital bahagia. Allahu Akbar. Rumah punya besar, punya cantik, kereta punya banyak, duit dalam bank berkepuk-kepuk. Tiap-tiap bulan kena jumpa appointment. Appointment apa? Appointment dengan pakar sekretari. Kan? Siapa stres? Tekanan, dia kata tekanan. Dia sanggup bayar tiap-tiap bulan appointment dengan pakar sekretari tu. Mahal. Kita kata yalah, kadang-kadang kalau dah terlajak perahunya, nak buat macam mana? Betul tak? Kalau dah terlajak perahu, nak buat macam mana? Kita tak nafilah kata dia kena jumpa pakar sekretari, tapi yang masjid, yang penawar asas, tetap dia tak buat. Itu masalah. Rumah Allah Ta'ala, zikrullah, ini penawar asas. Engkau pergi jumpa tambah-tambah pakai sekretari barat, bukan boleh dia percaya. Dia lagi menggalakkan kita ikut hawa nafsu. Lama-lama, na'udzubillah min zalik. Qala ta'ala, Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih daripada kalangan lelaki atau wanita dalam keadaan dia orang yang beriman, maka kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang baik. Wa taibul hayati jannatud dunya. Kehidupan yang baik ini adalah syurga dunia, tuan-tuan. Wa qala ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memberikan kepadanya hidayah, Allah lapangkan jiwanya kepada Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sempit, sesak. فَأَيُّ نَعِيمٍ أَطْيَبُ مِنْ شَرْحِ الصَّدْرِ. Apakah kenikmatan yang lebih hebat selain daripada ketenangan jiwa? وَأَيُّ عَذَابٍ أَمَرُّ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ. Apakah ada siksaan yang lebih dahsyat melebihi kesempitan jiwa?
Itulah hakikatnya tuan-tuan. Hakikatnya kita semua tahu seksaan yang paling dahsyat yang orang boleh bagi kepada kita ialah seksaan jiwa, mental. Seksaan dalaman. Dan ketenangan yang paling kita boleh dapat, yang kita harapkan ialah ketenangan jiwa, ketenangan dalaman. Yang mana kalau ketenangan dalaman ini ada, ketenangan jiwa ini ada, walaupun fizikal kita sedang mengalami pelbagai bentuk seksaan dan tekanan, kita tidak akan rasa. Kita tidak akan rasa, kita akan sentiasa tenang. Dan sentiasa boleh memberikan tindakan-tindakan dan penilaian-penilaian yang wajar. Sebab itulah, apapun situasi yang dahsyat datang, perkara pertama, secara fitrahnya manusia akan cakap kepada orang yang mengalami keadaan susah, relax, chill, cool down dulu. Tunggu sat, kita duduk sat, relax sat, supaya kita boleh berfikir. Otak tak boleh berjalan tuan-tuan kalau tak ada ketenangan jiwa. Akan hilang logik, akan hilang kewarasan. Hakikatnya apa Ibn Qayyim Ahbab? Orang yang buat dosa yang pelik-pelik ni, dia mengalami masalah jiwa. Dia mengalami kecelaruan dalaman sehingga dia tak boleh nak buat pertimbangan mana yang logik, mana yang tak logik, mana yang waras, mana yang tak waras. Dan yang menyebabkan orang beriman kekal di atas fitrah yang sejahtera kerana mereka mempunyai ketenangan jiwa yang menyebabkan akal mereka sentiasa membuat pertimbangan yang wajar dan waras. Allahu Akbar kabira. Wa qala ta'ala, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Hanya sahaja wali-wali Allah itu tiada rasa takut ke atas mereka dan tiada rasa sedih. Mereka itulah orang yang beriman lagi bertakwa. Bagi mereka khabar gembira di dunia. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Di dunia lagi. Mereka sudah mendapat mukaddimah nikmat syurga. Dan juga di hari akhirat lebih-lebih lagi. Tiada sama sekali sesiapa pun yang boleh menukar ketetapan Allah ini. Tak ada siapa boleh ubah. Ini sunnatullah. Ketenangan di dunia hanya diperolehi oleh jiwa yang takwa dan iman. Ini ketetapan Allah. La tabdila li kalimatillah. Tak ada siapa boleh ubah sistem alam yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Hanya orang yang beriman dan takwa sahaja yang akan memperoleh ketenangan jiwa di dunia dan di akhirat. Zalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang teragung. Falmu'minul mukhlis lillahi min atyabin nasi aisha wa an'amihim balan وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. Orang mukmin yang ikhlas kepada Allah adalah orang yang paling enak kehidupannya, paling nikmat pemikirannya, paling lapang dadanya, paling gembira hatinya. Dan inilah syurga yang segera yang diberi oleh Allah kepada mereka sebelum mereka mendapat syurga yang di akhirat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaqu dzikri." Ini kita dah baca tadi hadis. Kalau kamu melintah di taman-taman syurga, maka ragutlah. Ditanya, "Ya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga?" Halaqah-halaqah zikir. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Apa yang ada di antara mimbarku dengan rumahku adalah taman daripada taman-taman syurga. Kerana apa? Di situlah wahyu turun. Di situlah tempat Nabi SAW
menyampaikan hadis-hadis baginda, ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوم فقال إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به لا يشركه فيه غيره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. Dan disebabkan ini jugalah kata Ibn Qayyim bila ditanya kepada Nabi SAW tentang wisal puasa. Nabi dia puasa kerana dia selalu wisal. Wisal ni maknanya tak buka puasa. Hanya makan waktu sahur. Maksudnya dia puasa daripada waktu sok ke waktu sok. Tahu waktu sok? Waktu sahur. Jadi masa waktu iftar maghrib tu tak makan. Dia makan bila balik? Sok sekali lagi pula. Nabi larang umat Islam daripada wisal. Tapi Nabi sendiri wisal. Nabi beritahu, Nabi kata, aku tak macam kamu. Sesungguhnya aku mendapat makan dan minum daripada Tuhanku. Apa makna makan dan minum di sini? Kalau makna Jibril bawa mai makan dekat Nabi, tak ada wisal lah. Nabi makan. Makan fizikal. Tapi sekarang sahabat tengok Nabi tak makan. Kan? Memang tak makan. Tak ada makanan, tak ada minuman. Dia bukan macam, kalau kita kata macam Maryam alaihissalam. Jibril hantar, Allah Ta'ala hantar dekat dia buah-buahan, makan makanan dalam mihrab dia. Ini makanan fizikal, ada makan. Jadi apa makna Nabi kata, aku ada makan dan minum Tuhanku? Yakni zikrullah. Kerana Nabi asyik dan khusyuk dan menghayati zikrullah, maka baginda tidak lagi rasa lapar dan dahaga. Dan perkara ini Allah Ta'ala hanya bagi kepada Nabi SAW, diberikan kepadanya kudrah, kemampuan yang khusus kerana dia Khalilullah. Kita manusia macam mana pun, sebab tu Nabi larang kita salat dalam keadaan menahan perut yang lapar. Idza hadaratil asya, idza hadaratis salah wa jahazatil asya fahduril asya. Kalau waktu salat dah masuk tapi kebetulan masa tu juga makanan siap dimasak, terhidang, maka pergi makan dulu. Pasal apa? Manusia yang lain tak ada kemampuan nak tahan keinginan fizikal, menyebabkan kalau dia masuk dalam taman ibadat tadi, dia tak boleh nak khusyuk. Tapi Nabi SAW tak. Nabi dia adalah insan yang istimewa, yang ruhnya mengatasi jasadnya. Allahu Akbar. Kekuatan rohaninya mengatasi. Maka inilah yang dikatakan. Tetapi awliya Allah boleh menyamai, boleh hampir dengan Nabi, tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Kita boleh berkongsi kedudukan yang macam Nabi ini pada tahap yang rendah, tapi tidak boleh nak sama. La yushrikuhu fihi ahad. Tak ada siapa yang boleh setaraf dengan Nabi. Tak ada siapa yang boleh setaraf dengan Nabi SAW. Jadi sebab tu kita dilarang wisal. Tapi kita disuruh bersederhana dalam makan dan minum. Disuruh bersederhana dalam iftar. Kan? Kerana makan yang banyak juga akan menyebabkan hilang nikmat ruh. Ya. Kama qila laha ahadithu min zikraki tashghaluha. Laha ahadithu min zikraka tashghaluha 'ani asy-syarabi wa tulhiha 'ani az-zadi. Laha biwajhika nurun tastadhi'u bihi wa min hadithika fi a'qabiha hadi. Idza shakat min kalali sayri u'iduha rauhal liqa'i fatahya 'inda mi'adi. Seperti mana dicerita orang yang bercinta. Orang yang bercinta ni dikatakan dengan dia ingat kekasihnya, sudah cukup daripada dia makan dan minum. Tak ada masa nak makan dan minum sebab terlalu rindukan kekasihnya. Ya? Dengan memandang wajah kekasihnya, sudah cukup untuk ada cahaya untuk dia memandu pergi kepada kekasihnya.
Walaupun dalam gelap malam dia boleh berjalan. Ya, kalau dia rasa letih berjalan, maka angin bayu yang menjanjikan kepadanya untuk bertemu dengan kekasihnya tadi akan menggerakkan dia, akan bawa dia pergi jumpa kasihnya. Allahu Akbar. Kalau ini cinta dengan manusia, apatah lagi cinta kepada Allah. Kalau manusia boleh buat benda macam ini kerana cintakan kepada makhluk yang tidak sempurna, yang kurang, yang aib, yang jijik, yang kotor, yang lekeh, bayangkan apa yang perasaan cinta boleh buat apabila yang mencintai itu adalah yang maha sempurna, maha indah, maha segala-galanya, yang perfect, yang tidak ada kekurangan sama sekali, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya? Itu nak bagi tahu. Satu orang sufi kita tengok dia pun suka ambil syair-syair pasal orang yang bercinta. Bukan kerana mereka nak samakan yang ahli sunnah wal jamaah lah. Kita tak nafi ke orang sufi yang sesat, cerita lain. Tapi kita cerita orang sufi ahli sunnah wal jamaah. Ya? Tujuan mereka menggunakan syair ni nak bagi tahu macam mana rasa cinta tu, apa kesan-kesan cinta. Yang mana kesan-kesan cinta ini juga sepatutnya dapat dilihat bagi orang yang mendakwa cinta kepada Allah. Kerana dia tak ada beza. Cinta, dia berkongsi pada makna am, qadar mushtarak. Tetapi dia ada qadar mumayyiz dari sudut jihah a'la, lagi tinggi. Sepatutnya kalau kita mencintai seseorang, makhluk, sehingga kita sanggup mengabaikan makan dan minum kita kerana cinta kita kepada dia, kerana kita sibuk nak melayan dia dan sebagainya, kita sanggup tahan lapar, maka lebih utama kita sanggup tahan lapar kerana Allah, kerana cinta kepada Allah. Itulah dia ibadat yang kita nak buat dalam bulan puasa nanti. Sekarang dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan-bulan puasa ini. Itulah dia hikmah yang dikehendaki di antaranya di sebalik kita menahan lapar dan dahaga waktu kita berpuasa itu, ialah kerana kita nak menyibukkan diri kita dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita mengaji dalam kitab fiqh, tengok ulama kata apa? Dia kata orang puasa ni tengok bunga pun makruh, cium benda wangi pun makruh. Ini fuqaha yang faham falsafah atau hikmah puasa. Ulama-ulama yang faqih yang faham bahawa puasa ni dia adalah ibadah, dan ibadah ni matlamat dia adalah kerohanian, bukan fizikal semata-mata. Tujuan kita tinggal makan, tinggal minum adalah kita nak meninggalkan kelazatan fizikal untuk kita menumpukan kepada kelazatan rohani. Untuk kita fokus diri kita dengan ibadah. Supaya siang-siang hari bulan Ramadan itu kita hidupkan dengan ibadah, sehingga kita tak heran nak makan dan minum. Itu maksud. Dan pada malamnya, kita disibukkan dengan ibadat, sehingga kita tidak disibukkan dengan hendak tidur. Sebab itu disuruh. Daripada lepas isyak lagi, kita dah salat. Ramadan, tengok kita salat. Lepas isyak, katalah pukul 10 baru habis tarawih. Kan? Tidur sekejap saja, lepas tu bangkit sahur, meneruskan pula ibadat. Memang tujuan dia Ramadan tu nak mengurangkan kita punya kelazatan fizikal supaya diisi dengan kelazatan rohani. Tapi kita tak mungkin boleh laksanakan benda ni kalau kita tidak ada perasaan cinta yang cukup kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah habis satu fasal berkenaan dengan la ilaha illallah, dan insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang pada perbahasan yang seterusnya biiznillah taala. Kalau ada persoalan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qanaah ni rasa cukup. Qanaah ialah rasa cukup dengan apa yang ada. Dan dia adalah hasil. Daripada apa kita panggil sebagai
kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berhajat kepada apa yang makhluk ada. Kerana kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Kita nak fadilat dan kurniaan daripada Allah. Tapi kita tak gemar dan tak ingin kepada kurniaan makhluk. Itulah qanaah, itulah zuhud. Itulah maksud zuhud sebenarnya. So tidak ada kontradik di antara kita nak zuhud dengan kita nak fadilat dan kurniaan Allah Ta'ala. Zuhud ialah hati kita tak bergantung kepada harta dunia. Dan qanaah kita rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Apa yang Allah bagi, kita rasa cukup dan kita sentiasa nak lagi. Dan kita tidak berhajat dengan apa yang makhluk nak bagi. Itu maksud qanaah. Qanaah dibandingkan antara yang Allah bagi dengan makhluk bagi. Tapi apa yang Allah bagi, itu kita tak boleh rasa cukup, kita mesti nak lagi, nak lagi. Ya. Jika soalan mustahil ada ruang berusaha, kita perlu berserah. Usaha dan berserah ini mesti datang seiringan. Usaha dan berserah mesti datang seiringan. Kita berusaha sekadar yang Allah Ta'ala beri dalam kemampuan kita. Kemudian kita tawakal kepada Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama, tengah berusaha pun kita kena yakin bahawa usaha itu ialah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usaha kita itu sendiri adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat sehabis mampu, sehabis baik, kemudian kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kita kata SPM ni bukanlah kesudahan kehidupan. Kan? Orang yang cemerlang SPM belum tentu dia akan cemerlang di universiti. Orang yang tak berapa cukup-cukup makan masa SPM bukan mesti dia akan cukup-cukup makan di universiti, mungkin di universiti dia akan cemerlang. Ya. Jadi dia bukanlah benda yang orang kata apa, bukanlah not a central issue in our life. Okay. Tapi kita berusaha sekadarnya, jangan abaikan suruhan Allah Ta'ala. Kalau study sampai tak salat, itu mengarutlah. Kan? Atas nama study berlaku pergaulan bebas lelaki dan perempuan, itu mengarutlah. Kan? Tapi kita buat usaha dalam keadaan kita tidak langgar apa yang Allah Ta'ala larang. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Raghbah, gemar. Raghbah ni rasa gemar. Raghibah fi di sini maksudnya. Sebab kalimah raghibah dalam bahasa Arab dia ada dua kata hubung dia. Satu raghibah fi dengan raghibah an. Yang dimaksudkan dengan raghbah ni raghibah fi. Gemar. Rasa gemar, rasa seronok, rasa suka, rasa nak lagi dengan ganjaran dan kurniaan Allah Ta'ala. Bukan raghibah an. Raghibah an tak suka, tak seronok. Okay. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.